Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim perkenan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta-merta. Penubuhan RCI itu dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119. Seri Paduka turut perkenan pelantikan 7 Pesuruhjaya RCI dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif selaku pengerusi. Perdana Menteri mahu Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 menjadi penggerak kepada perspektif serta pendekatan baharu ke atas kerangka agenda Bumi Putra. Usaha itu perlu melangkau sudut pandang sempit. Kononnya, agenda tersebut hanya untuk kepentingan Bumi Putra. Justeru pertumbuhan baharu Bumi Putra perlu dikenal pasti di samping pengumpulan data yang sistematik. Kerajaan perkenal kategori tunggal bagi beras putih untuk menggantikan beras putih tempatan SST dan import SSI di pasaran negara. Ia dikenali beras putih Malaysia Madani yang dijual pada harga RM30 dengan berat 10 kg sekampit berkuat kuasa 19 Februari ini dan dijangka berada di pasaran bermula 1 Mac 2024. Harga bagi kampit beras 5 kg ialah RM15.50 manakala kampit 1 kg pada harga RM3.50. Keputusan penambahbaikan struktur gaji penjawat awam dijangka diumumkan oleh Pembentangan Belanjawan 2025. JPA dalam satu kenyataan memaklumkan cadangan penambahbaikan itu akan dimuktamad. Ia juga dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri selewat-lewatnya awal suku kedua tahun ini untuk kelulusan. Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024 bakal diadakan di Sunway Pyramid Convention Centre di Petaling Jaya, Selangor 8 Mac ini. Penganjurannya bagi menghargai kaum wanita yang menjadi pemangkin kecemerlangan negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, sambutan bertemakan wanita di julang negara gemilang itu akan disempurnakan Perdana Menteri. Mayat 2 mangsa nahas pesawat ringan terhempas di kapar Klang dituntut keluarga masing-masing selepas proses bedah siasat selesai. Mayat pembantu juruterbang Roshan Singh Raina dituntut keluarganya di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk urusan persemadian dijangka hari ini. Sementara itu, mayat juruterbang Daniel Yi Siang Kun dibawa ke Pusat Peringatan Nirvana Sungai Besi Kuala Lumpur untuk disemadikan. Ketiadaan kotak hitam dan peranti penting lain menyebabkan serpihan pesawat berkenaan terpaksa dikumpul untuk dibina semula. Ia bagi mengenal pasti punca nahas terusnya dibawa ke makmal bagi pengesahan. Serpihan pertama pesawat ringan itu telah dibawa ke lokasi utama nahas untuk dikumpulkan sebelum dibawa ke hangar berdekatan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang bagi tujuan rekonstruksi. 3 kertas siasatan dibuka berhubung kejadian seorang penagih dadah bertindak agresif memukul ibunya dan mengancam meletupkan tong gas LPG. Suspek berusia 45 tahun itu berjaya ditahan dan ujian saringan air kencing mendapati suspek positif syabu. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Masih di Pulau Pinang, 2 lelaki tempatan diberkas di sekitar daerah Barat Daya dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah. Kedua-dua suspek berusia 23 dan 34 tahun ditahan bersama ganja hampir 20 kg bernilai RM62,000. Suspek direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sindiket penyeludupan rokok, minuman keras dan kereta mewah bernilai RM5.84 juta tumpas. Ia hasil 6 serbuan berasingan oleh JKDM di Melaka, Selangor dan Johor sepanjang bulan lalu bermula 2 hingga 29 Januari. 3 individu tempatan termasuk seorang wanita berusia antara 30 hingga 50 tahun ditahan. Kesemua kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan dalam kes kebakaran 5 unit rumah di Flat Sri Sabah Ceras Ahad lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, siasatan lanjut mengenai kejadian itu diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Terdahulu, hasil siasatan JBPM mengesahkan kebakaran tersebut dipercayai berpunca daripada masalah pendawaian elektrik.
Seorang lelaki warga Sri Lanka yang hilang di Sungai Klang pada Selasa ditemukan lemas. Mayat mangsa ditemukan terapung 100 meter dari lokasi awal pencarian melibatkan 20 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sentul dan Jalan Hang Tuah. Mayat diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Padah tinggal lebih masa dan tiada permit sah. 65 warga asing ditahan sekitar Johor Bahru dan Mersing. Tangkapan melibatkan 30 lelaki Bangladesh, 18 Indonesia, 7 India serta 5 warga Pakistan. Manakala selebihnya warga Thailand, Kemboja, Myanmar, Nepal dan Yaman. Selain itu, seorang lelaki Bangladesh turut disiasat kerana mengambil pekerja tidak memiliki pas yang sah. Di Mahkamah Majistret Muar, pemandu teksi Singapura didenda RM5,500 selepas mengaku bersalah memecahkan cermin kenderaan. Perbuatan dilakukan di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Pagoh Sabtu lalu. Tertuduh dakwa melakukan khianat dengan memecahkan cermin belakang kereta milik seorang lelaki warga tempatan menggunakan tongkat. Akibat tindakan berkenaan, mangsa menanggung kerugian kira-kira RM2,000. Di Pulau Pinang, Mahkamah Butterworth menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM1,500 terhadap 5 individu termasuk pasangan suami isteri selepas didapati bersalah menggunakan sijil cuti sakit palsu Hospital Pulau Pinang 4 tahun lalu. Kesemua mereka yang berusia antara 27 hingga 43 tahun itu membuat pengakuan bersalah. Kelima-lima mereka didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Sekumpulan lelaki yang menjadikan sebuah gerai di Pasar Beris, Bachok, Kelantan sebagai pusat pertaruhan judi laga ayam ditahan. Ketua Polis Kelantan berkata, hasil serbuan polis menahan 15 lelaki berusia antara 25 hingga 74 tahun dan wang pertaruhan berjumlah RM628. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1953. Dalam kes berasingan, 3 lelaki ditahan bersama 150,000 biji pil yaba bernilai RM995,500 hasil serbuan di Batu Empat, Jalan Pasir Mas, Salo, Ahad lalu. Ujian saringan air kencing mendapati ketiga-tiga suspek positif dadah selain 2 daripadanya mempunyai rekod lampau berkait Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 821 kemalangan dengan 3 kematian direkodkan di Ibu Negara dan Putrajaya sepanjang Ops Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, sepanjang tempoh itu, lebih 26,000 saman dikeluarkan dan 36 motosikal disita atas pelbagai kesalahan. 20 tangkapan turut dilakukan melibatkan 11 kes samsing jalanan, 5 ulat parkir, 2 pemalsuan dokumen serta masing-masing 1 kes dadah dan air ketum. Sementara itu, JPJ mengeluarkan 27,329 notis pelbagai kesalahan sepanjang pelaksanaan OP khas 9 kesalahan utama bagi tempoh 1 hingga 13 Februari lalu. Memandu melebihi had laju merupakan kesalahan paling tinggi, diikuti melanggar lampu isyarat merah, tidak memakai tali pinggang atau topi keledar serta muatan bahaya. Bagi tempoh sama, 3,440 aduan awam diterima melibatkan kes pelbagai kesalahan. Kementerian Dalam Negeri tidak akan berkompromi dengan anggota polis tidak berdisiplin dan melanggar etika kerja. Menterinya berkata perkara itu tidak boleh dipandang ringan dan hukuman perlu dikenakan demi menjaga imej dan reputasi pasukan. Beliau berkata kesalahan seumpama itu memberi kesan buruk kepada anggota lain dan mengikis kepercayaan rakyat terhadap polis. RM20,000 disumbangkan Yayasan My Prihatin kepada tabung kebajikan pesakit kanak-kanak Hospital Pakar Kanak-kanak UKM. Sumbangan disalur menerusi program Ziarah Madani Prihatin Kanser oleh Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Beliau turut meluangkan masa menyantuni pesakit kanser kanak-kanak di hospital tersebut. Laluan keselamatan pejalan kaki menghubungkan stesen KTMB Padang Besar dengan kompleks ICQS yang ditutup sejak 1 September 2020 dibuka semula hari ini dengan beberapa penambahbaikan. Sebelum ini ia ditutup disebabkan faktor keselamatan berikutan pencerobohan warga asing yang memasuki negara ini menerusi stesen berkenaan. Laluan kini dilengkapi bumbung dan CCTV dibuka setiap hari dari 6 pagi hingga 10 malam.
Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 melibatkan pembentangan hasil dapatan daripada sesi libat urus SLU yang terdiri daripada 10 sektor terpilih. Timbalan Perdana Menteri berkata resolusi pembentangan itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri. 10 sektor terpilih dalam pembentangan meliputi reformasi pendidikan dan modal insan TVET, pilihan kerjaya utama FELDA dan tanah wilayah serta sosioekonomi Bumi Putra Sabah dan Sarawak. 714 teknologi berjaya dibangunkan. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB merangkumi semua sektor industri itu. Daripada jumlah itu, 233 teknologi dikomersialkan dan diguna pakai industri dan usahawan tempatan. Teknologi menghasilkan formulasi makanan seperti analog keju mozzarella berasaskan sawit antara produk berpotensi besar. Manakala teknologi formulasi pelet makanan lembu pedaging diharap mengurangkan import makanan haiwan sehingga 10% dan membolehkan negara mengeksport produk tersebut. Keseluruhan modal saham terbitan UMW Holdings Berhad akan dikeluarkan daripada senarai rasmi Bursa Malaysia Securities Berhad berkuat kuasa 19 Februari ini. Langkah itu menandakan pengambil alihan oleh Sime Darby Berhad telah selesai berdasarkan peruntukan di bawah keperluan penyenaraian pasaran utama. Saham UMW yang pertama kali disenaraikan pada 1970 digantung sejak 9 Februari lepas selepas tamat tempoh 5 hari dari tarikh tutup lanjutan tawaran pengambil alihan oleh Sime Darby. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA berhasrat mengetengahkan pelancongan penyelidikan dan pembangunan R&D tahun ini. LADA juga giat meningkatkan libat urus bersama Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta di peringkat domestik dan antarabangsa bagi mempromosikan pakej pelancongan. Tawaran turut diberi kepada pelbagai organisasi terutama yang melaksanakan usaha memelihara hutan hujan, bakau dan terumbu karang. Suruhanjaya Security Malaysia SC berjaya membuktikan tuntutan saman sivil dagangan orang dalam terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Perak dan Perak Corporation Berhad PCB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif berkenaan membayar RM2.46 juta bagi kesalahan itu. Mahkamah turut memerintah penalti sivil RM1 juta dan kos RM100,000 dibayar kepada SC. SC berkata dagangan orang dalam adalah salah laku serius dalam pasaran modal dan menyalahgunakan integriti pasaran modal perlu ditangani. Angka kematian rakyat Palestin meningkat mencecah 28,576 orang. Majoriti yang terkorban adalah wanita dan kanak-kanak. Manakala 68,200 orang lagi cedera. Dalam pada itu, PBB mendedahkan hanya 13 daripada 36 hospital seluruh Gaza masih beroperasi. Kebanyakannya kini berdepan pelbagai masalah termasuk kekurangan kaki tangan selain menjadi sasaran berdilan rejim Zionis. Sementara itu, lebih sejuta penduduk Gaza kini bersesak di Rafah umpama menanti maut. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung PBB, Martin Griffith. Menurutnya, situasi di Rafah yang sebelum ini dibimbangi bakal terjadi, kini sudah berlaku dengan pantas. Beliau turut menegaskan agensi bantuan tidak mempunyai jaminan keselamatan, bekalan bantuan dan kapasiti kaki tangan untuk mengekalkan operasinya. Selepas lebih sedekat, Presiden Turki Tayyip Erdogan akhirnya menjejakkan kaki ke Mesir bertemu Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Lawatan pertama beliau sejak 2012 itu merupakan satu langkah besar ke arah membina semula hubungan antara kuasa serantau. Kedua pemimpin turut menandatangani dokumen penstrukturan semula mesyuarat Majlis Kerjasama Strategik Peringkat Tinggi. Menurut Erdogan, tumpuan utama pertemuan adalah mengenai serangan Israel di semenanjung Gaza, selain berbincang mengenai isu semasa di Libya, Sudan dan Somalia. Calon Presiden Prabowo Subianto berkemungkinan memenangi pemilihan umum pemilu 2024 Indonesia. Ia berdasarkan kiraan pantas atau quick count menunjukkan Subianto memperoleh kira-kira 58% undi daripada 90% undi yang dikira. Manakala dua pesaingnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masing-masing memperoleh kira-kira 25% dan 16.5% undi. Keputusan rasmi dijangka dikeluarkan pada pertengahan Mac.
Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazil, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.